Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini, diberi kesempatan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah seorang daripada tetamu dia. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan kehidupan kita yang berbaki insya-Allah dengan melaksanakan amal ibadat kepada dia. Pada malam ini kita akan bincangkan suatu ayat dalam surah Fussilat. Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala menyebut, berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksudnya ialah sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Berkata yang dimaksudkan di sini ialah i'tirafan bi rububiyyatih, yakni mengiktiraf dengan Allah Taala ini ialah Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang memberikan makhluk, maknanya memberikan rezeki kepada makhluk. Tuhan Allah ini ialah yang mentadbir dunia. Wa iqraram biwahdaniyatihi, dan berikrar ataupun mengakui dengan wahdaniyah, dengan keesaannya, dengan makna tiada Tuhan yang selain daripada dia. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala menyebut Rabbunallah. Rabbun dalam perkataan nak boleh kata Tuhan, Tuhan ini dia ada dua ibarat. Dua ibarat perkataan yang tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran. Ibarat yang pertama, yakni ibarat ini kalimah ataupun perkataan. Perkataan yang pertama yang tuan-tuan akan jumpa ialah dengan perkataan Rabbun. Contohnya dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, maknanya puji-pujian kepada Tuhan yang Rabbil Alamin. Rabbi di sini ialah dengan makna Allah ini yang menjadikan, Allah yang mentadbir, Allah yang memberi rezeki, dengan makna Rabbun. Makna sebab tu kalau seseorang tu tuan kepada binatang, tuan kepada haiwan, kita sebut dia panggil, contohnya tuan kepada unta, dia akan sebut Rabbul Ibil, tuan kepada unta, dengan makna dialah yang menguruskan hal ehwal unta tersebut. Satu lagi perkataan dengan perkataan ilahun. Perkataan ilahun ini ialah dengan makna hakkum ma'bud, yang hanya berhak disembah. Yakni dalam sebagai contoh, kalau tuan-tuan dalam kalimat syahadah la ilaha illallah,
Ilah di sini dengan makna haqqum ma'bud, dengan makna Allah Ta'ala yang berhak disembah. Ini dalam bab ataupun kita sebut di dalam bab akidah kita. Maknanya Allah Ta'ala ni nak boleh panggil Tuhan, dia mesti ada dua ibarat inilah. Lalu bila mana seseorang itu mengiktiraf kata Allah Ta'ala itu Tuhan dia, dan mengakui bahawa hanya Allah Ta'ala saja yang wajib dia sembah, summastaqamu, kemudian dia beristiqamah akan jalan tersebut. Dia berada pada jalan tersebut, dia tak lari daripada jalan tersebut, yakni daripada keimanan, daripada kepercayaan, daripada apa yang dia sebut. Bersama sampai bila? Sampai mati. Makna istiqamah yang disebut di sini oleh ulama sebut istiqamah ini maksudnya ialah isbatu alal iman. Dia tetap di atas iman. Wa ikhlasul amal, dia melakukan amalan ikhlas kerana Allah, yakni buat semata-mata kerana Allah, bukan kerana benda lain. Bila sebut dalam bab ibadat, maknanya dia buat kerana Allah, bukan kerana benda lain. Tak kiralah ibadat itu ibadat khusus ataupun ibadat umum. Ibadat khusus ni seperti mana yang telah disebut, solat, puasa dan sebagainya, ibadat khusus. Ada juga ibadat umum. Ibadat ni ruang lingkupnya luas. Jadi salah satu daripada nak pastikan sesuatu perkara tu, contoh kita cari rezeki, nak pastikan dia tu jadi ibadat ataupun tak ibadat, salah satunya mesti dilaksanakan ikhlas kerana Allah. Kalaulah buat bukan ikhlas kerana Allah, perkara tu tadi, amalan tu tadi, perbuatan kita itu tadi tidak dikira sebagai ibadah. Buat penat letih saja. Maknanya gitu. Yang ketiga ialah wa'adaul faraid, iaitu menunaikan segala kewajipan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maknanya istiqamah ini dengan makna tiga tersebut. Dia tetap kepada iman dia, yakni ialah tak lari daripada tidak menyembah selain daripada Allah, dan melaksanakan tuntutan syahadah. Kalau kita tengok dalam bab isbat ini, dalam bab kita menetapkan keimanan, ia merupakan satu asas yang paling penting sekali sebagai kita orang Islam. Dalam ataupun tersebut, dia merupakan perkara yang awal-awal dan merupakan perkara yang cukup penting. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut, kalaulah seorang manusia itu bila di akhirat nanti dia mati dalam keadaan dia ada sebesar zarah keimanan, akan masuk syurga orang ni. Walaupun dia buat maksiat banyak, tetapi iman dia ada sebiji zarah, masuk syurga juga. Maknanya gitu. Kalaulah orang tu buat amal banyak, tetapi iman tak ada dalam diri dia, orang ni Allah Ta'ala takkan berikan syurga kepada dia. Sebab tu tuan-tuan, akidah ataupun iman ni dia boleh ibaratkan sebagai satu bekah. Yang mana bekah tersebutlah yang kita akan letakkan segala amalan-amalan yang kita akan lakukan. Bekah tersebut kita letak puasa, kita letak solat ataupun kita letak solat, zakat, kita letak mengaji ilmu dan sebagainya. Tetapi kalau bekah tu tak ada, amalan yang kita buat tu tadi nak letak mana? Maknanya gitu. Maknanya sebagai contoh, kalau tuan-tuan sekarang ni kita kata dah dekat masuk dalam bulan Syaban, lepas ni dekat dengan masuk dalam bulan Ramadan. Persoalan biasanya orang sebut ialah macam mana persediaan kita dari sudut nak meningkatkan kualiti ibadat. Penting, kena tengok. Tetapi adakah kita menilai bagaimana keimanan kita yang merupakan itu asas yang paling penting sekali. Kalaulah kita baca Quran banyak kali sekali, dapat khatam 3 kali ke sehari ke sekali, tetapi dalam keadaan tak ada iman, tak percaya kepada Allah. Iman ada, percaya ada, tetapi tidak sampai tahap yakin dan jazam. Orang ini iman dia disebut sebagai iman yang tidak sah di sisi ulama kita. Sebab tu persiapan di antara persiapan yang lain mesti isbat, mesti tetap, mesti yakin kepada Allah, mesti kemah sungguh keimanan kita, keyakinan kita. Barulah ibadah puasa yang kita lakukan, zakat yang kita akan keluarkan selepas daripada ini,
dikira sebagai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kemudian bila mana ada 3 benda ni, lalu orang ni dikira sebagai orang yang istiqamah dengan jalan agama. Bila dia istiqamah, Allah Taala sebut tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah Taala akan turunkan malaikat kepada dia. Apa tujuan malaikat turun ni? Malaikat akan turun memberikan ketenangan kepada hati dia. Malaikat akan lapangkan hati dia. Lapangkan bila? Di saat-saat dia ni berada dalam keadaan yang gelisah. Di saat-saat dia berada dalam keadaan huru-hara. Di saat dia berhadapan dengan satu situasi yang cukup dahsyat. Bila situasi yang cukup dahsyat tersebut disebut oleh ulama ialah sewaktu mana seseorang itu nak meninggal dunia ataupun bila mana seseorang itu keluar bangkit daripada kubur. Bila kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan saat yang paling dahsyat dalam kehidupan kita. Begitu juga saat-saat kita ataupun kita nak menghadapi kematian. Kematian ini disebut oleh ulama ialah sakit tak sakitnya ialah lebih sakit 300 kali ganda lebih sakit daripada kena tusukan pedang. Sakit satu hada, dahaga pula. Patut syaitan akan datang pula kepada kita dengan berupa pertama sekali disebut berupa dengan ibu kita. Supaya kita ni tinggalkan Islam, jangan mengucap 2 kalimah syahadah. Datang pula dalam keadaan berupa kepada sahabat, berupa kepada ayah. Lah kali datang berupa tok guru kita. Maknanya berupa ulama kita. Datang-datang dia sebut, dia kata, wahai anakku, janganlah kamu mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab aku dah mati, aku tahu dah perangai macam mana. Aku tahu dah situasi macam mana. Tak betul sekali. Kita pada waktu tu macam mana. Inilah nak sebut macam mana keadaan yang cukup dahsyat yang akan kita hadapi. Dalam keadaan cukup dahsyat tersebut, Allah Taala hantar malaikat supaya memberikan ketenangan kepada kita. Memberikan berita gembira, melampangkan hati kita, memberikan petunjuk. Tetapi dengan syarat mesti orang itu istiqamah dengan jalan agama, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Lalu malaikat sebut kepada mereka, yakni orang yang beristiqamah tu tadi. Malaikat sebut, alla takhafu, jangan kamu takut. Ma tuqaddimu, apa yang kamu saksikan hari ini jangan kamu takut. Maknanya bila mana seseorang tu dibangkitkan daripada kubur, dia akan melihat huru-hara kiamat yang cukup dahsyat. Ada orang yang jalan dengan muka, ada setengah jalan dengan perut dan sebagainya. Ada orang tu dalam ataupun dapat naungan arah dan sebagainya. Maknanya ialah dalam keadaan dahsyat tersebut, malaikat mari datang kepada dia, jangan kamu takut. Kamu apa yang kamu tengok hari ini, kamu saksikan hari ini, kamu selamat. Wala tahzanu, dan jangan kamu berduka cita. Jangan kamu sedih kalaulah banyak amalan-amalan yang telah kamu lakukan di atas dunia dulu, kamu tak sempat nak laksanakan. Jangan kamu sedih. Dengan makna kamu hari ini Allah Ta'ala dah terima dah amalan kamu. Wa abshiru bil jannah, dan berikanlah berita, bergembiralah kamu dengan syurga. Allati kuntum tu'adun, seperti mana yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kamu di atas dunia dulu melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ialah kalau kita sebut di sini Allah Taala memberikan kelebihan kepada manusia yang istiqamah dengan ujalan agama. Kalaulah Allah Taala sebut dengan jelas dah kelebihan ini, maka apatah lagi kita hari ini takkan kita nak lepaskan peluang. Tapi sebab tu susah nak dapatkan, nak cari orang yang beristiqamah dengan jalan agama. Maknanya dari sudut keimanan dia, dari sudut perbuatan dia, dari sudut hati dia, mesti tetap dengan jalan agama, yakni tidak melencong kepada perkara-perkara yang selain daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Baik. Disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia menyebut, dia kata innaha nazalat fi Abi Bakrin,
Sebab nuzul kepada ayat ini ialah diturunkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila mana Abu Bakar ini mendengar golongan musyrikin mereka menyebut Rabbunallah wal malaikatu banatullah. Tuhan kami adalah Allah dan malaikat itu ialah anak Allah. Maknanya golongan-golongan musyrikin beriman sebegitu. Wal yahudu qalu, dan golongan Yahudi pula berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, wa Uzairun ibnullah, dan Uzair itu merupakan anak Allah, wa Muhammadun laisa binabiyyin, dan Muhammad itu bukan nabi. Lalu kalau kita tengok kepada perkataan ataupun i'tiqad orang Yahudi, disebut dikata Tuhan kami adalah Allah dan Uzair itu adalah anak Allah. Siapa Uzair ini tuan-tuan? Uzair ini disebut oleh ulama ialah merujuk kepada seorang lelaki yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu peristiwa. Dalam juzuk yang ketiga, awal juzuk yang ketiga, Tuhan menyebut bila mana ada seorang lelaki dia melalui satu perkampungan. Tuhan sebut au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dia lalu pada satu tempat tersebut dah runtuh dah. Tempat tersebut dah hancur dah. Hancur oleh siapa? Dihancur oleh seorang raja yang bernama Bukhtasar. Bukhtasar ni kejam tak kejam, dia telah membunuh lebih kurang 70,000 orang penghafal kepada kitab Taurat pada waktu tersebut. Bukhtasar ni tuan-tuan disebut dalam tafsir Nur Ihsan di antara 4 raja yang pernah memerintah dunia. Pertama, kalau kita tengok raja yang pernah memerintah dunia ialah Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kedua ialah Iskandar Zulkarnain. Yang ketiga ialah Namrud. Yang keempat Bukhtasar. Sebab tu saya pernah sebut di Masjid Bukit Damansara dulu. Dia ada seorang ahli Jumaat, dia kata siapa Bukhtasar ni? Maknanya dia punya nama pada sejarah yang kita kenali. Saya tak ingat dia sebut nama apa. Nama pelik lah. Jadi saya pun tak ingat. Saya kenal Bukhtasar. Nama bukan Mukhtasar. Mukhtasar tu benda lain. Bukhtasar dengan ba, Bukhtasar, disebut Bukhtasar. Lalu bila mana dia tengok kawasan tersebut hancur lebur dah, lalu timbul persoalan dalam diri dia. Dia kata apa? Qala anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha. Dia kata macam mana Allah Ta'ala nak bangkitkan manusia selepas daripada mati. Kalau tengok kepada keadaan hancur lebur gini, ikut adatnya mustahil. Macam mana Allah Ta'ala nak bangkitkan? Timbul persoalan dalam diri orang ni. Maknanya dalam diri lelaki ini yang kita sebut sebagai Nabi Uzair itu tadi. Lalu bila mana dia pergi, duduk beberapa lama, Tuhan sebut fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'asah. Maka Allah Ta'ala matikan lelaki ini selama 100 tahun, kemudian dibangkitkan semula. 100 tahun mati, tidur selama 100 tahun. Summa ba'asah, kemudian dibangkitkan. Qala kam labih, lalu Allah Ta'ala tanya kepada dia, berapa lama kamu tidur? Lalu dia sebut, dia kata qala labistu yauman au ba'da yaum. Dia kata aku tidur ni sehari ataupun setengah hari. Sedangkan dia telah tidur selama 100 tahun. Lalu Allah Ta'ala sebut kepada dia, qala bal labista mi'ata amin. Bahkan kamu telah tidur 100 tahun lamanya. Kamu lihat kepada makanan yang kamu bawa dulu. Kamu lihat kepada keldai yang kamu bawa dulu. Hancur berkecai. Tinggal tulang saja. 100 tahun ni tuan-tuan lama. Lalu Allah Ta'ala sebut kepada wanzur ilal izami kaifa nunshizuha. Kamu lihat kepada tulang belulang keldai kamu tadi. Lalu Allah Ta'ala cantumkan tulang tersebut. Jadi keldai balik sehinggalah keldai tersebut boleh bangun seperti seekor keldai yang biasa. Lalu dia bawa keldai itu tadi. Lalu Allah Ta'ala sebut kepada dia, falamma tabayyana lahu, maka bila mana Allah Ta'ala jadikan keldai itu tadi, yang mana hancur tadi 100 tahun dah hancur, dibangkitkan semula, Tuhan sebut itulah bukti macam mana Allah Ta'ala boleh bangkitkan manusia selepas daripada mati. Kalau kita tengok dalam peristiwa ini, persoalan yang ditimbulkan oleh Nabi Uzair itu tadi, Allah Ta'ala jawab selama 100 tahun selepas daripada itu. Manakala kita timbul persoalan dalam diri kita,
Lebih-lebih lagi persoalan dalam bab ibadat ataupun persoalan dalam bab agama. Kita janganlah merasa ataupun kita rasa putus asa. Kena sentiasa ataupun husnuzan dengan Allah. Kita yakin bahawa Allah Ta'ala akan berikan suatu ataupun kita sebut suatu kenikmatan pada suatu masa nanti untuk merungkaikan persoalan tersebut. Sebab tu ada guru saya, dia Fatani, dia sebut. Sahabat saya sebut, dia kata tuan guru saya ni, waktu dia belajar, dia ada satu persoalan yang dia muskil selama 10 tahun. 10 tahun dia muskil. Maknanya kalau kita, maknanya kita tinggal dah masalah tersebut. Dia tetap cari juga masalah tersebut. Tanya ustaz tu, tanya ustaz ni, tanya tok guru tu, tanya tok guru ni, baca kitab, rujuk kitab. Tak jumpa, tak dapat rungkaikan masalah tersebut. Tiba-tiba pada suatu hari, dia tunggu kubur. Bila tunggu kubur dalam keadaan anak murid tidur belakang dah. Anak murid biasalah. Baca sikit tidur dah. Nah, tok guru seorang ada pada waktu tersebut. Bila waktu dia baca seorang, dia seorang je ada. Tiba-tiba dia bangun satu baungan yang cukup wangi. Bila dia cukup wangi, lalu disebut, tak silap saya, sahabat saya sebut, lalu tok guru saya tertidur, lalu pada waktu tu dia bermimpi jumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dirungkaikan masalah itu yang terkubur ataupun yang timbul dalam hati dia selama 10 tahun. Maknanya ialah, adapun kalau kita ada persoalan, lebih-lebih lagi dalam bab agama, jangan kita putus asa untuk mencari jawapan dia. Kalau persoalan yang ditimbulkan oleh seorang Nabi itu tadi, Allah Ta'ala rungkaikan selama 100 tahun baru bagi jawapan. Lalu bila mana dia ambil keldai tersebut, dia balik. Bila dia balik 100 tahun balik kepada kampung dia, dia tengok kepada kampung dia lain dah, dia kata. Dia nak masuk kepada kampung dia, dia tengok ada seorang perempuan tua yang berada di hadapan tu. Yang berada di tersebut, yang berada di persimpangan kampung. Nak masuk dia pun sebut, dia kata, wahai makcik, dia kata ni ke kampung sekian. Dia kata betul. Dia kata, wahai makcik, saya ni Uzai. Lalu makcik tersebut tadi, makcik tersebut ialah perempuan tersebut, perempuan yang buta dan tidak boleh berjalan. Maknanya yang tempang, yang terpaksa mengesok berjalan. Lalu dia kata Uzai ni tak ada 100 tahun lah, 100 tahun dah dia tak ada, 100 tahun dah tak ada. Lalu dia sebut, dia kata, wahai makcik, saya ni Uzai, Allah Ta'ala matikan saya kemudian hidupkan balik. Tuhan nak sebut sekian. Dia sebut. Lalu makcik tua ni sebut, dia kata, setahu akulah, Uzai ini ialah seorang yang soleh. Bila mana dia minta doa kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan ampunkan ataupun kita sebut akan makbulkan, tunaikan segala hajat dia. Lalu makcik tersebut dia kata, kalaulah kamu betul Uzai, kamu minta doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala sembuhkan mata aku, supaya aku dapat melihat semula dan supaya aku dapat berjalan semula. Lalu Nabi Uzai pun minta doa kepada Allah. Minta doa, lalu Allah Ta'ala berikan kesembuhan mata dan kesembuhan kaki kepada makcik ni. Lalu makcik ni bawa Nabi Uzai tadi berjumpa dengan ahli keluarga dia. Kalau kita tengok 100 tahun ni, bila-bila dia sampai ke rumah dia, dia tengok isteri dia tak ada dah. Dia sampai rumah dia, dia tengok anak dia tak ada dah. Yang ada cucu dia, tu pun dah tua dah. Kalau 100 tahun ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan hari ni umur berapa? Bagi contoh, 40. Kalau lepas ni mati hari ni 100 tahun, tidur hari ni, bangkit pula 100 tahun lepas. Agak-agak berapa umur? 140. Kalau anak kita ada umur berapa? 10 tahun. Kalau kita bangkit waktu tersebut, anak kita berapa umur? 110. Agak ada dah anak kita. Tak ada cerak dah. Maknanya kalau ada pun cucu. Cucu umur berapa? Cucu pun umur 80. Tu kalau ada. Tidak, cicit dah. Kita muda lagi umur 40. Maknanya kalau gitulah, ditakdirkan gitu. Maknanya bila mana dia sebut, dia kata, wahai anakku, aku ni Uzai. Lalu semua orang tak percaya kepada dia. Lalu dia tunjukkan bukti yang mana dia ni ada tanda di belakang. Lepas tunjukkan bukti, lalu dia tanya. Dia kata, mana kitab Taurat? Mana kitab Taurat? Lalu seluruh penduduk kata, kitab Taurat tak ada dah. Pada waktu tersebut, kitab Taurat tak ada dan tak ada seorang pun yang menghafal kitab Taurat.
Orang yang hafal kitab Taurat semuanya telah dibunuh oleh Bukhtasar dulu. Maknanya pada waktu tersebut kita boleh bayangkan macam mana masyarakat dalam keadaan yang cukup huru-hara. Kalau tuan-tuan tengok hari ni bagai contoh. Ulama ada, dalam keadaan Al-Quran ada, dalam keadaan penterjemah ada, dalam keadaan atau surah-surah ada. Manusia masih lagi melakukan maksiat kepada Allah. Masih lagi manusia ataupun kita sebut keadaan yang tak kena agama, tak cara kepada agama. Cuba kita bayangkan kalaulah Allah Ta'ala takdirkan berlaku seperti mana golongan Yahudi pada waktu tersebut. Bagaimana agaknya kita pada waktu tersebut. Dengan masyarakat kita hari ini. Kalau ulama tak ada, dalam keadaan Al-Quran tak ada, kita boleh tengok masyarakat dalam keadaan yang lebih huru-hara lagi. Sebab tu tuan-tuan kita perlu bersyukur dalam keadaan ulama ada hari ni, jangan buat balah dengan ulama. Kalau kita tak puas hati dengan ulama, tak puas hati dengan pengarang dia, tak apa. Tetapi jangan tak puas hati dengan ilmu yang dia sampaikan. Kena beza kita tak puas hati sebab apa? Sebab dia ni handsome bagai contoh. Tak puas hati. Kita tak puas hati dengan fizikal, tak apa. Jangan tak puas hati dengan apa yang dia sampaikan. Sebab apa yang dia sampaikan itu ialah daripada Allah dan daripada baginda Rasulullah. Kalaulah kita buat balah dengan ulama, kita ataupun kita memula ulama bagai contoh, keberkatan ilmu yang ada pada dia takkan sampai kepada kita. Ilmu yang datang daripada Nabi, dia akan turun dari satu generasi ke satu generasi oleh siapa? Oleh ulama. Bukan Nabi ni dia letak dalam satu pendrive lalu bagi pada kita, tak. Siapa turunkan ilmu tersebut? Oleh ulama, kepada ulama, kepada ulama, kepada ulama. Selagi mana ada ulama, selagi itulah ilmu tersebut daripada Nabi itu akan sampai kepada kita. Kalaulah tiba-tiba orang yang bawa ilmu tersebut kita pulaukan, kita pelekehkan, bermakna apa? Bermakna kita tidak akan mendapat keberkatan ilmu tersebut. Sebab tu hari ni saya pelik. Ada sahabat-sahabat rakan-rakan kita daripada universiti yang mana mereka ini belajar agama tak, tetapi suka membaca. Tak ada masalah suka membaca. Tetapi bila mana ulama pun mereka nak menyanggah dengan alasan setiap orang boleh berhujah dan setiap orang boleh berbeza pandangan. Berbeza pandangan yang kita sebut ialah setiap orang yang alim, orang yang faqih, orang yang tahu tentang asal usul hukum tersebut, barulah mereka boleh berbeza pandangan. Kalau orang tu jahil, mana boleh beza pandangan dengan ulama? Sebab pandangan dia itu adalah mesti pandangan yang tidak berasaskan kepada nas. Sebab tu orang sebut hari ni setiap orang boleh berbeza. Kita sebut berbeza itu ialah di kalangan ulama, bukan daripada di kalangan orang awam. Maknanya lebih-lebih lagi dalam bab agama. Hari ni orang suka mempelekehkan. Duk tanya orang tu, duk sebut nama-nama. Kalau tuan-tuan tengok ada orang sebut Imam Syafi'i dengan nama Spain. Kalau Kelantan panggil Spain. Sebut Imam Syafi'i dengan Spain. Maknanya lekehnya ulama. Kalau ulama yang tinggi dipelekehkan, kita pula hari ni yang pakai kain sarung ni lagilah dia kok kepala kita sebut. Gitu. Lalu bila mana disebut dikata kitab Taurat tak ada dah. Lalu dikata mari aku tulis kitab Taurat tersebut. Disebabkan Nabi Uzair ni dia hafal satu persatu, dia tulis kitab Taurat tersebut. Tidak jatuh satu pun, tidak khilaf satu pun daripada mana naskah yang dijumpai selepas daripada tu dengan apa yang ditulis oleh Nabi Uzair alaihi salam. Disebabkan itulah di kalangan Yahudi menyebut Nabi Uzair ini merupakan anak Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebut lagi wa Muhammadun laisa binabiyyin, dan Muhammad itu bukan nabi. Lalu Abu Bakar bila mana dia mendengar perkataan daripada golongan musyrikin dan golongan Yahudi, lalu dia sebut Rabbunallahu wahdahu la syarikalah, Tuhan kami adalah Allah dan tidak ada sekutu kepada dia. Wa Muhammadan abduhu wa rasuluh, Muhammad itu ialah hamba dia dan rasul dia. Fastaqamu, lalu Abu Bakar beristiqamah dengan jalan tersebut.
Lalu Allah Ta'ala sebut orang yang sebut macam Abu Bakar ini, mereka yang ataupun beriman seperti mana iman Abu Bakar ini, maknanya lalu istiqamah seperti mana perbuatan Abu Bakar ini, lalu Allah Ta'ala akan turunkan malaikat kepada dia. Malaikat sebut kepada jangan takut, jangan kamu bimbang. Bila mana? Bila waktu mana dia berada dalam keadaan yang penat, dalam keadaan yang cukup susah. Dan malaikat juga disebut oleh ulama akan senantiasa datang kepada kita memberikan berita khabar gembira. Dengan syarat ialah mesti kita istiqamah dengan jalan tersebut. Sebab tu kita tengok hari ni manusia ni dia berduka cita disebabkan dia ni tak yakin dengan apa yang dia akan makan esok hari. Manusia ni berduka cita kalaulah ada ataupun dia akan kehilangan kawan dia. Manusia ni dia akan berduka cita. Manusia ni dia akan berduka cita kalaulah manusia mencaci ataupun manusia membenci dia. Dan begitu juga manusia ni dia akan bersedih bila mana dia ini berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dia fikir macam mana nasib dia. Semua persoalan duka cita, kesedihan ini akan dirawat dengan cara dia beriman kepada Allah. Bila mana seseorang itu istiqamah dengan jalan agama, Allah Ta'ala janji dah orang ni Allah Ta'ala akan jaga rezeki dia. Allah Ta'ala takkan beri ataupun takkan kebulu orang ni. Rezeki dia dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan maknanya kalaulah golongan-golongan yang kufur kepada Allah, Tuhan bagi lagi rezeki. Ni kan pula kepada mereka yang istiqamah, mereka yang berada dalam jalan agama. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia. Begitu juga kalau kita takut keadaan kita ni dibenci oleh orang ramai. Kalaulah kita istiqamah dengan jalan agama, kita beriman kepada Allah, cukup Allah Ta'ala sebagai pelindung kita. Manusia kalau dia membenci kita sekalipun, mereka takkan dapat memberikan kemudaratan kepada kita. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut, kalau seluruh penduduk bumi ini kumpul sekali malaikat dan jin, manusia bersatu untuk nak menggerakkan satu ataupun kita sebut satu selangkah semut ke hadapan, nescaya takkan dapat mereka buat kecuali dengan izin Allah. Begitu juga kalaulah mereka ni berkumpul tenaga semua nak buat bagi semut tu melangkah selangkah ke belakang, begitu juga mereka takkan mampu untuk buat kecuali tidak mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dapat keyakinan ini, walaupun orang benci kepada kita, orang ini tidak akan merasa sedih dan duka cita. Begitu juga kita sedih seandainya kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, tak mampu nak jawab soalan yang dikemukakan oleh Allah. Orang yang istiqamah dengan jalan agama, orang ni Allah Ta'ala rada. Jangan risau. Bila mana Allah Ta'ala rada, Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan beri rahmat dan nikmat kepada dia. Maknanya disebut gitu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok ialah istiqamah ini bukan merupakan perkara yang boleh kita pilih, tetapi ia merupakan suatu perkara yang mesti kita laksanakan. Ia bukan perkara yang boleh kita kata kita ambil dan kita boleh buat pilihan, kita ambil tahun ni dan buang pula. Tak. Sebab jalan agama ini, ibadah ini merupakan bukan optional, tetapi ia merupakan satu kewajipan. Kita tak boleh nak buat pilihan di atas dunia. Walaupun kita ada kemampuan, Allah Ta'ala berikan kemampuan kepada kita untuk buat pilihan. Tetapi pilihan tersebut ialah kepada selain daripada benda-benda ibadat. Kita tak ada pilihan nak beriman ke kita nak pilih Tuhan lain, tak ada. Kita mesti beriman kepada Allah. Kita juga kita mesti beribadat kepada Allah. Sebab itu adalah pilihan yang kita ada. Kalau kita buat pilihan selain daripada itu, maka kita akan tidak mendapat rahmat dan redha daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala dia menganugerahkan kepada manusia ataupun kita sebut nikmat. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ini kadang-kadang ada nikmat yang berbentuk zahiriah. Maknanya kalau Tuhan bagi kepada kita dapat harta yang banyak, bagai contoh, kita dapat anak yang ramai, kita dapat pakai kereta ni, kita dapat kekayaan, kita dapat membina impian di atas dunia. Makna nikmat zahiriah yang dapat kita kecapi atas dunia.
Ada pada satu lagi ialah nikmat yang kita sebut sebagai nikmat batiniyah. Yang mana nikmat batiniyah ini seperti mana nikmat sihat wal afiat. Nikmat batiniyah lagi ialah nikmat taufik, iaitu kemampuan untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, dan nikmat tauhid ataupun kita dapat mengenali Allah. Nikmat keimanan itu datang daripada Allah. Begitu juga kita mampu, kalau kita tengok nikmat seseorang itu mampu beristighfar kepada Allah, itu merupakan nikmat yang besar di sisi Allah. Berapa ramai orang yang melakukan kesalahan tetapi tak mampu nak beristighfar kepada Allah. Bila mana orang tu melakukan kesalahan, tiba-tiba dia mampu sedar kesalahan dia dan dia sebut astaghfirullah, ya Allah ampunlah dosaku. Itu merupakan nikmat daripada Allah. Nikmat zahiriyah yang kita sebut tadi dan nikmat batiniyah ni tuan-tuan datang daripada Allah. Bila kita sebut datang daripada Allah, maknanya ialah Allah Ta'ala yang hanya yang boleh berikan kepada kita. Sama ada nikmat zahiriyah ataupun nikmat batiniyah. Kadang-kadang Allah Ta'ala berikan seseorang tersebut nikmat zahiriyah, tetapi Allah Ta'ala tak berikan seseorang tersebut nikmat batiniyah. Berapa ramai orang yang kata mendapat rahmat ataupun mendapat kekayaan di atas dunia, tetapi mereka tak mengenal Allah. Begitu juga dengan mereka yang mencapai pengaruh pangkat tinggi, tetapi tak pernah sampai surau, tak pernah minat kepada majlis ilmu, tak pernah minat kepada nak ataupun nak beribadah pada Allah. Buat ibadah sekadar cukup syarat sahaja, ataupun lebih dahsyat lagi tak melakukan ibadah kepada Allah. Tetapi pada satu masa juga berapa ramai yang Allah Ta'ala berikan nikmat batiniyah kepada seseorang itu, tetapi pada masa yang sama Allah Ta'ala tak berikan nikmat zahiriyah kepada dia. Dia ni miskin sahaja tetapi ibadah tak tinggal. Dia ni miskin sahaja, anak ramai, tetapi setiap anak dia tersebut boleh baca Quran, anak tersebut boleh ataupun memahami Al-Quran, anak tersebut menjadi harta kepada dia di akhirat. Berapa ramai. Ada juga ataupun tersebut Allah Ta'ala tarik nikmat batiniyah, Allah Ta'ala berikan nikmat zahiriyah kepada dia. Waktu dia miskin dulu, dia kenal masjid, dia kenal tok guru, dia kenal Al-Quran, dia kenal puasa, zakat dan sebagainya. Bila mana diberi kekayaan, dapat harta sikit, dapat duit sikit, dah kenal dah pergi kepada kelab-kelab malam sebagai contoh. Berapa ramai. Hijrah ataupun tersebut, dapat nikmat tersebut, hilang nikmat batiniyah. Begitu juga mereka yang Allah Ta'ala nak berikan nikmat batiniyah kepada dia, Allah Ta'ala hilangkan nikmat zahiriyah kepada dia. Berapa ramai orang yang miskin, muflih terlebih dahulu, baru kena agama. Maka contoh kalau kita tengok hari ini, Allah Ta'ala tegur kita dengan apa? Tuhan tegur kita dengan cara Allah Ta'ala melakukan gempa bumi di Sabah. Barulah kita sedar bahawa kita ini sebagai hamba Allah. Begitu juga disebut dalam akhbar semalam, kalau tuan-tuan bacalah. Disebut dikata Malaysia ataupun KL ni, Kuala Lumpur ni, bangunan-bangunan besar di KL ni berada di dalam satu garisan, iaitu garisan gempa. Risau tak? Pani balik kampung belakang. Maknanya gitu. Sebab apa? Berada pada satu garisan. Nak sebut ialah gempa itu datang daripada Allah. Sebab apa Allah Ta'ala berlaku ataupun menjadikan gempa tersebut? Supaya Allah Ta'ala, supaya manusia ni kenal kepada dia. Allah Ta'ala tarik nikmat zahiriyah supaya mereka ini mendapat nikmat batiniyah. Kalaulah dalam keadaan Allah Ta'ala tarik nikmat zahiriyah tadi, tiba-tiba tak dapat pula nikmat batiniyah, makna orang ni dalam keadaan yang cukup sengsara. Tak dapat nikmat betul, memang Allah Ta'ala tak sayang kepada dia. Nak sebut ialah kedua-dua nikmat ini, zahiriyah ataupun batiniyah, itu datang daripada Allah. Hanya Allah Ta'ala yang boleh berikan kepada kita. Bila mana Allah Ta'ala saja yang boleh berikan kepada kita, apa pilihan yang kita ada? Maknanya pilihan yang kita ada ialah mesti bersyukur dan mesti rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala berikan nikmat batiniyah, istiqamahlah dengan jalan agama tersebut. Maknanya bila mana Allah Ta'ala berikan ilmu kepada kita, dapat kenal Islam, dapat rasa nak hadir untuk menghadir majlis ilmu bagainya, istiqamahlah dengan jalan tersebut.
Jangan lari daripada jalan tersebut. Itu kita sebut. Maknanya ialah inilah di antara perkara-perkara yang kita sebut sebagai mengenali diri kita supaya kita ini istiqamah dengan jalan agama, supaya kita tidak menjadi daripada salah seorang daripada hamba dia yang yang melakukan maksiat kepada dia. Sikit lagi dah. Baik. Daripada seorang ulama iaitu Yahya bin Mu'az, dia menyebut, dia kata bagi orang yang beristiqamah itu dia ada beberapa alamat ataupun kita sebut tanda. Yang pertama yang disebut oleh ulama ini iaitu Yahya bin Mu'az ialah bila mana seseorang itu as-sa'yu fi ta'atillah ta'ala min ghairi alaqah. Bila mana seseorang itu berusaha dalam melakukan ketaatan kepada Allah dengan tidak ada kebergantungan kepada orang lain. Maknanya orang ini ialah melakukan ikhlas kerana Allah Ta'ala betul-betul. Bukan nak tunjukkan kepada orang lain. Itu yang pertama. Tanda bagi orang yang beristiqamah. Yang kedua, orang ini ialah wan nashu lil ammati min ghairi tam'. Iaitu mereka ini ialah memberikan nasihat kepada orang awan, kepada semua. Min ghairi tam'i, dengan tidak rasa tamak. Bukan kerana dia bagi nasihat untuk mendapatkan halaba dunia ataupun kerana tamak kepada dunia. Tak. Dia buat tadi hanya kerana nak mendapat redha daripada Allah. Yang ketiga ialah disebut oleh ulama ini tanda orang yang beristiqamah tersebut ialah wa ta'abbud lil haqqi min qalbin wajlin. Iaitu mereka orang itu beribadah kepada Allah ma'a qalbi wajlin, dalam keadaan hati dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nak hadirkan perasaan takut ini kita kena kenal Allah Taala terlebih dahulu. Kalau tuan-tuan kena sebagai contoh sebab apa kita takut hantu. Pernah tengok hantu tak? Tak pernah tengok lagi. Hak tengok tu Pontianak Sunda Malam tu comel pula makna tak kira tu. Makna tak pernah tengok lagi hantu. Lepas tu kita takut sebab apa? Sebab apa? Sebab kita merasakan bahawa ramai orang yang disebut takut dahsyat-dahsyat, maka kita takut. Begitulah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni dia takkan kenal, dia takkan rasa takut pada Allah kalau dia tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita takut kepada binatang, kita akan buat apa? Takut kepada binatang, kita takut kepada singa bagai contoh, kita jauh daripada singa tersebut. Kalau takut kepada Allah, kita kena dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang itu melakukan ibadat takut dalam keadaan hati dia takut, khauf kepada Allah. Wal i'tibaru bima yurad fi dunya min ghairi syahwah. Dan yang keempat ialah seseorang itu dia melihat dunia dengan pandangan, dia melihat dunia dengan pandangan yang tidak disertai dengan syahwat. Dia melihat dunia sebagai tempat untuk mengambil manfaat, untuk dijadikan sebagai bekalan dan untuk mendapatkan redha daripada Allah. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut, dunia yang baik bagi seseorang itu ialah dia menjadikan dunia sebagai tempat untuk dia kumpul bekalan dan tempat untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan orang yang paling dahsyat, yang buruk dunia tersebut bagi dia ialah mereka yang menjadikan dunia sebagai tempat untuk jauhkan diri mereka daripada akhirat dan mendapat kemurkaan Allah. Maknanya ialah gitu. Maknanya orang itu dia melihat dunia sebagai tempat untuk dia mendapat jalan, kata persimpangan untuk dia mencapai kepada akhirat. Dan yang terakhir sekali yang disebut oleh Yahya bin Mu'az ialah wa tafakkuru fil mu'adi min ghairi ghaflah. Dia berfikir kepada hari akhirat, hari-hari yang telah dijanjikan oleh Allah dengan tidak lupa. Sentiasa menjadi anjada dalam hidup dia. Setiap kali dia nak tidur, dia ingat dia akan berada di akhirat selepas daripada ni. Setiap kali dia melangkah, setiap kali dia nak melakukan maksiat, setiap kali dia nak lari daripada istiqamah kepada jalan agama, dia tak lupa kepada hari-hari yang dia akan berhadapan selepas daripada ni. Itulah di antara yang disebut oleh ulama, ialah tanda-tanda kepada seseorang itu beristiqamah dengan jalan agama. Kalau kita sebut istiqamah dengan agama ini, kalaulah kita ada dalam diri kita
Tuhan Allah Ta'ala kurniakan nikmat tersebut kepada kita, maka kita bersyukurlah. Janganlah cari jalan lain lagi selain daripada jalan ini. Kerana jalan ini yang akan menyampaikan ataupun yang akan memberikan kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Kalaulah kita buang jalan ini disebabkan tergelam dengan larut dengan dunia, maka kita menjadi orang yang cukup-cukup dimurkai ataupun cukup-cukup mereka yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira setakat itu saja perbincangan yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kerahmatan dan kekuatan kepada kita untuk kita bersama-sama kita teruskan istiqamah dengan jalan agama. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum akhirnya saya nak umumkan derma. Saya ada bawa tabung belakang tu, tabung yang ada nombor-nombor tu. Derma ini untuk bagi Madrasah Al-Ansar di bawah Ustaz Kamar Zaman di Hulu Telemong, Terengganu. Hulu Telemong ni hulu lah. Maknanya Ganu ni hulu tu di Hulu Telemong. Maknanya kalau cari wish tu jumpa tak tahu lagi. Maknanya hulu. Maknanya didirikan madrasah tersebut di tempat tu. Dan madrasah ini adalah hasil daripada rakyat setempat. Pakat beli tanah, pakat bina. Setakat ni madrasah itu hanya menerima pelajar lelaki saja. Sebab apa? Sebab tak cukup tempat ataupun asrama tak ada untuk pelajar wanita. Tapi dan sekarang dalam proses nak membina asrama bagi pelajar wanita dan nak tambahkan lagi pelajar untuk asrama pelajar lelaki. Kos pembinaan lebih kurang dalam 1.5 juta. Jadi amat besarlah harapan daripada pihak madrasah Ustaz Kamar Zaman sendiri supaya kita memberikan menghulukan sedikit sebanyak. Mudah-mudahan hasrat mereka untuk nak melahirkan golongan yang boleh kena agama, boleh sampaikan agama, dapat diberikan, dapat disampaikan kepada kita. Insya-Allah kalau berjaya dapat melahirkan ramai ulama daripada madrasah ni, dia akan berikan satu terang ataupun satu cahaya kepada penduduk setempat dan kepada umum, kepada rakyat Malaysia secara umumnya. Jadi itulah di antara yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kerahmatan kepada kita. Jadi wallahu alam, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu kelemahan saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barak wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.